akhirat, barulah ketika itu mereka sedar. Ketika itu kerugianlah bagi mereka. Sebab itulah dalam surah An-Nazi'at ni, mari kita sambung balik. Tengok ayat yang ke-6, 7, 8 seterusnya. Selepas Allah dah bersumpah dengan malaikat. Nah sekarang dapat sama-sama kita berfikir, alangkah ruginya aku kalau aku tidak mau tunduk kepada Allah. Satu, rugi untuk diri aku. Yang kedua, Allah tidak ada efek apa pun kehadap kita. Dalam keadaan dia ada makhluk-makhluk yang sentiasa taat. Bahkan malaikat lebih kuat. Kita pernah baca juga dulu ayat yang Allah cerita tentang malaikat yang memikul arash. Tuan-tuan, memikul arash. Arash tu apa dia? Bumbung kepada alam ini. Makhluk yang paling besar Allah ciptakan apa dia? Arash. Yang kita nampak, makhluk terbesar yang kita nampak depan mata kita, langit yang pertama. Yang kita lihat malam-malam nampaknya bulan, bintang yang kita tahu saiznya besar-besar, itu yang kita nampak dengan mata kasar kita. Yang Allah ceritakan makhluk terbesar dia ialah arash. Di bawah arash itu ada malaikat-malaikat yang memikul arash. Begitu taatnya mereka bekerja untuk Allah. Jadi manusia rugi. Manusia yang kerdil ini rugi. Dia bukan disuruh untuk memikul arash. Disuruh untuk mentaati Allah, mengikut Al-Quran, belajar Al-Quran, laksanakan Al-Quran, sebarkan Al-Quran ini. Itu pun dia tak sanggup untuk buat. Jadi bagaimana nak menjadi seorang yang sanggup? Kena ada perasaan takut. Jadi Allah sambung ayat yang ke-6, cuba kita lihat surah An-Nazi'at. Yauma tarjufur rajifah. Yang ini Allah nak sampaikan kepada kita. Inilah dia al-muqsam alaih dia, ataupun jawab sumpah dia ini. Iaitu apa dia Allah nak sebutkan? Pada hari kiamat itu pasti berlaku bila? Pada hari berlakunya tiupan yang pertama yang menggoncangkan. Huru-haranya hari kiamat. Kemudian tatsba'uhar radifah. Yang menyusul keduanya adalah tiupan yang kedua. Apa yang berlaku pada tiupan yang kedua? Manusia dibangkitkan. Ini bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Sebab itu Allah sentiasa suruh kita melihat tentang kejadian manusia. Bagaimana manusia itu daripada tidak ada, kemudian daripada sperma ibu dan ayahnya itu, air mani ibu dan ayahnya, sperma dan ovum itu, kemudian berubah menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Segumpal darah. Kemudian menjadi apa dia? Mudghah, segumpal daging. Kemudian Allah jadikan tulang belulang, kemudian Allah balut tulang belulang itu dengan daging-daging. Akhirnya dia menjadi satu makhluk yang lain daripada yang asal. Lalu dia keluar daripada perut ibunya dalam keadaan seorang bayi. Jadi daripada tidak ada boleh jadi ada. Apatah lagi kemudian nanti kita nak dibangkitkan semula saja, nak diadakan kembali, bagi Allah itu sangat mudah. Tapi orang-orang yang ingkar, dia tidak percayakan hal ini. Jadi bila berlakunya hari kebangkitan yang kita ceritakan minggu lepas, ingat tak macam mana berlaku? Berapa jarak di antara tiupan pertama dengan tiupan kedua? 40. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ni, dia kata Nabi kata 40. Para sahabat bertanya, 40 hari ke? Aku enggan untuk menjawab, kata Abu Hurairah. 40 bulan ke? Aku enggan untuk menjawab. Sebab Nabi tak beritahu, Nabi cakap 40. Adakah 40 tahun? Aku tidak tahu menjawab. Kemudian Nabi kata apa dia? Nanti Allah turunkan apa? Hujan. Turunkan air dari langit, hujan, membasahi tanah. Kemudian keluarlah manusia. Yang dia bermula dengan apa dia? Tulang hujung manusia tu. Kan kita pernah baca proses kejadian manusia ini lagi dalam surah Al-Baqarah. Allah cerita dekat Uzair yang dia melihat satu kampung yang telah mati. Kemudian dia tanya, macam manalah Allah nak boleh bangkitkan balik? Bukan dipertikaikan, tapi dia nak beriman lagi. Lalu Allah matikan dia. Setelah 100 tahun dia dibangkitkan balik. Tengok dalam surah 2.
ayat 259. Ayat 259. Surah 2 ayat 259. Jadi ini kisah seorang lelaki yang disebutkan oleh ahli tafsir ialah Uzair. Uzair yang orang-orang Yahudi sembah tu. Dia lalu di satu kampung yang telah roboh bangunannya, atap-atapnya roboh. Kemudian dia berkata kepada Allah, "Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha?" Bagaimanakah Allah menghidupkan kampung ini sesudah hancurnya mereka ini? Fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah. Lalu Allah matikan dia pula, Uzair tu Allah matikan dia selama 100 tahun. Kemudian Allah bangkitkan dia balik. Allah tanya kepada Uzair, "Qala kam labista?" Berapa lama engkau tinggal kat sini? Kata Uzair, "Labistu yauman aw ba'da yaum." Aku menetap di sini sehari. Padahal berapa tahun dah? 100 tahun dah. Qala bal labista mi'ata amin. Allah kata, akan tetapi sebenarnya engkau tetap di sini dah 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Lihatlah kepada makanan engkau dan minuman engkau, dia tidak berubah. Tapi lihat pula kepada apa dia? Wanzur ila himarika. Lihat pula kepada keldai engkau. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan kami jadikan engkau sebagai tanda kebesaran Allah bagi manusia. Di hujung tu. Wanzur ilal izam kaifa nunshizuha summa naksuha lahman. Kamu lihatlah kepada tulang belulang keldaimu itu. Dia ada tulang. Kaifa nunshizuha, bagaimana kami kembalikan balik keldai tersebut. Summa naksuha lahman. Jadi kami satukan tulang-tulang tadi, kemudian kami balutnya dengan daging. Jadi begitulah hari kiamat nanti. Nabi kata apa dia? Kita akan bermula dengan tulang tu. Kemudian nanti lepas air turun hujan, maka manusia tumbuh balik tulangnya, maka dibalut dengan daging, maka bangkit balik. Itu pasti akan berlaku dan pernah berlaku kepada manusia, dan manusia pernah melihat hal ini. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maka ketika telah jelas baginya, dia pun berkata, aku mengetahui bahawasanya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi tentang hari kiamat ini juga pasti berlaku. Kita kena cakap macam ni juga. Ni, bila kita belajar tadabbur tentang hari kiamat, bagaimana Allah bangkitkan manusia balik, inilah cakap kita. Apa dia? Cuba sama-sama kita sebut hujung tu. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi apa maksud dia? A'lamu, aku mengetahui. Anna Allah, bahawasanya Allah ala kulli syai'in qadir, ke atas tiap-tiap sesuatu itu maha berkuasa. Ini ketundukan kita kepada Allah bila kita mendengar tentang hari kiamat, hari kebangkitan manusia. Kemudian lagi tengok surah An-Nazi'at. Apa yang jadi selepas hari kebangkitan? Di situlah hari kedahsyatan yang berlaku. Allah ceritakan bagaimana keadaan orang-orang yang ingkar. Tengok ayat yang ke-8. Surah An-Nazi'at ayat yang ke-8. Ketika itu kedahsyatan yang berlaku, ketakutan yang berlaku,
menjadikan hati-hati manusia ini bagaimana? Tengok ayat ke-8, qulubun yauma izin wajifah. Jadi hati-hati manusia pada hari itu wajifah. Apa diterjemah wajifah? Ketakutan. Macam mana takutnya hati-hati manusia itu? Takutnya itu sampai dalam surah lain Allah sebutkan. Tengok dalam surah 14 ayat 43. Ayat 43. Tengok ayat 42 dulu. Belakang dia. Ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'maludz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jadi betapa dahsyatnya hari kiamat. Kalau manusia tahulah hari kiamat ni dahsyat, dah tentu mereka akan pelihara amal-amal mereka. Tapi sebabkan mereka tidak sedar akan hal tersebut, mereka melakukan apa sahaja mereka kehendaki. Jadi Allah ingatkan kepada kita, dan janganlah kamu sekali-kali menyangka Allah itu lalai terhadap apa yang orang-orang zalim lakukan. Jadi kita nak buat apa? Ingkar kepada Allah, tinggalkan solat, rasuah, menipu orang, mengambil harta orang. Allah kata jangan kamu sangka Allah lalai daripada semua hal tersebut. Sebab sesungguhnya sebenarnya Allah hanya menangguhkan sahaja azab. Kalau ikutkan sepatutnya buat salah mesti kena hukum. Tapi sebenarnya Allah hanya menangguhkan. Innama sesungguhnya tidak lain yuakhiruhum. Allah menangguhkan bagi mereka itu azab pada hari mata-mata manusia itu terbeliak. Kenapa terbeliak? Terperanjat. Pada hari padang mahsyar itu nanti berlakunya apa dia? Pembentangan amal. Tidak ada satu pun perkara yang kecil ataupun yang besar, semuanya pasti tercatat dalamnya. Terbeliak mata-mata orang yang ingkar ini. Tak sangka rupanya semuanya telah dicatat oleh Allah. Ketika itu apa mereka rasa? Jantung mereka kosong. Jantung yang ada dekat sini terlalu berdebar-debar sampai kosong tempat yang mengisi jantung kita itu. Tengok ayat yang ke-43. Ayat 43 belakang dia. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Jadi mereka datang dalam keadaan tergesa-gesa, kelang kabut, bangkit akhirat nanti, dipanggil oleh Allah.
dengan mengangkat kepalanya, takut. Sedangkan mata mereka tidak berkelip, tadi terbeliak, tak berkelip, rasa takut, rasa terperanjat, dan hati mereka menjadi kosong. Kenapa kosong? Takutnya tu dah sangat-sangat takut, dah sampai jantung tu menjadi kosong. Tak sangka rupanya amal-amal mereka semua terhidang di hadapan manusia. Apa yang nak disembunyikan lagi ketika itu, semua pun manusia akan mengetahui. Semoga Allah tutup aib kita di akhirat nanti. Dalam ayat lain pula Allah kata bagaimana wajah-wajah mereka. Kalau orang takut sangat, macam mana jadi muka dia? Kalau kita kata pucat tu, pucat kalau dekat dunia ni pucat dia warna apa pucat? Putih. Di akhirat pucatnya sampai putih tu jadi biru. Tengok dalam surah 20 ayat 102. Surah 20 ayat 102. Muka surat 319. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. Cuba lihat terjemahan dia. Pada hari kiamat, iaitu pada hari di saat sangkakala ditiup, iaitu hari kebangkitan, maksudnya hari tiupan yang keberapa? Yang kedua. Wa nahsyurul mujrimin, kami kumpulkan orang-orang yang derhaka ini, orang-orang yang melakukan jenayah Al-Quran ini. Pada hari tersebut, macam mana keadaan mereka Allah sebut? Zurqa, kebiruan. Maksudnya muka mereka, mata mereka biru. Biru sebab apa? Pucat lesi kita kata kan. Sebab tak sangka begitu sekali dahsyatnya hari kiamat, yang mereka tidak beriman dahulu. Mereka boleh bangga menyombongkan diri kepada Allah, tidak mahu melaksanakan segala perintah Allah, mengabaikan Al-Quran ini, tidak mahu berfikir tentang akhirat mereka. Akhirnya pucat lesi sampai kebiruan. Dia kalau dekat dunia ni dah sampai biru tu mati lah. Kalau setakat pucat tu putih lagi kan. Kalau budak tu dah tercekik sampai biru, tu dah teruk sangat dah. Tu sampai jantung memang tak bergerak dah tu. Semua tu keadaan tu berlaku kepada siapa? Kepada kita nanti di akhirat. Kalaulah saat itu diperlihatkan amalan kita ketika itu yang amalan yang buruk. Jadi saat itu mereka minta untuk ditebus. Mereka minta kalau boleh anak-anak mereka yang dulu bantu mereka, yang mereka bangga-banggakan anak-anak kami, anak ai dekat sini, anak ai yang ini, dengan tuan-tuan dia, oh bos aku macam ni, untuk tolong mereka. Tapi tidak dapat. Tengok dalam surah 70. 11 sampai 14. Surah 70 ayat 11 sampai 14.
ke surat 569. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Jadi mereka saling memandang dalam keadaan tak terkata apa. Dan orang-orang yang melakukan dosa jenayah ini, mereka amat berharap kalaulah mereka dapat menebus daripada azab Allah ini pada hari tersebut dengan anak-anaknya. Jadi nak minta tolong anak-anak, ataupun dengan siapa? Dengan isteri-isterinya, atau dengan saudara-saudaranya, orang-orang yang penting dalam hidup kita dulu. Apa-apa mungkin telefon anak, apa-apa mungkin minta tolong isteri, apa-apa mungkin minta tolong abang-abang. Wa fasilatihi allati tu'wi, dan kaum kerabat, kaum keluarga yang melindunginya di dunia dulu. Dan man fil ardi jami'an, dan siapa yang diminta juga, dan orang-orang secara keseluruhannya mereka harapkan untuk menyelamatkan. Tapi boleh ke berlaku? Tidak sama sekali. Itulah nasib orang-orang yang ingkar di akhirat nanti. Tapi bagaimana keadaan orang-orang Quraisy mendengar ayat-ayat ini? Adakah mereka tetap beriman? Kita sambung surah An-Nazi'at tu, tengok surah 79. Jadi Allah kata qulubun yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Hati-hati manusia pada hari itu rasa sangat ketakutan. Pandangan-pandangan mereka tertunduk hina. Jadi semua huraian kita telah ceritakan tadi daripada ayat 14, surah 14 sampai surah 70. Tapi apa kata orang-orang yang ingkar ini? Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, orang-orang ingkar berkata, apakah benar-benar kita akan dikembalikan kehidupan dahulu? Adakah kita akan dibangkitkan balik? Aidza kunna idzaman nakhirah, bolehkah kita ni dihidupkan balik sesudah tulang-tulang kita ni hancur? Ya Allah, kita dah baca dah ayat-ayat tadi kan. Qalu, mereka berkata, tilka idzan karratun khasirah. Dia kata kalau betul benda ni berlaku, dah tentu kita ni akan menjadi orang yang rugi. Tahu, tapi mereka tetap tak mau beriman. Fa inna ma hiya, kata Allah, fa inna ma hiya zajratun wahidah fa izahum bisahirah. Jadi Allah kata, maka sesungguhnya tidak lain, pengembalian itu cukuplah dengan hanya satu tiupan. Allah satu tiup je, semua bangkit. Fa izahum bisahirah, maka serta-merta mereka akan hidup kembali di muka bumi yang baru, yang rata itu, iaitu mahsyar. Jadi itulah dia bahagian yang kedua, sambungan perbincangan kita untuk minggu lepas. Minggu lepas kita bincang sampai tentang para malaikat dan juga tiupan sangkakala tersebut. Jadi kita lihat keadaan di akhirat, tapi bagaimana keadaan orang-orang yang ingkar? Mereka tidak mahu beriman juga. Jadi maukah kita jadi seperti mereka ini? Jadi kalau kita tidak mahu, maka apa yang perlu kita buat pada hari ini ialah hidup kita mesti bersama dengan Al-Quran, yang sentiasa mengingatkan kita tentang hari kiamat. Belajarlah Al-Quran, fahamilah Al-Quran, amalkanlah dalam kehidupan kita dan sebarkanlah Al-Quran ini. Itu je kerja yang kita nak kena buat. Tak ada pun sampai nak memikul arash kan. Jadi mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan rasa takut kepada Allah. Yang kemudian kita akan sambung pada minggu depan insya-Allah tentang manusia yang tidak takut kepada Allah. Siapa dia? Dalam surah An-Nazi'at ni ada satu watak yang Allah cerita tentang dia ni tak takut kepada Allah, iaitu Fir'aun. Tentang
Fir'aun. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Jazakumullah khairan atas perhatian semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.